Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan selamat datang. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang ke channel MHS Channel. Okey. Bagi yang suka untuk melihat apa yang saya mengajar pada hari ini, jadi bolehlah subscribe YouTube channel saya MHS Channel. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana untuk menghasilkan lukisan perspektif. Okey, dalam lukisan perspektif ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama satu titik lenyap, 2 titik lenyap dan juga 3 titik lenyap. Tapi ini kita akan fokus pada 2 titik lenyap. Okey, kenapa kita kena belajar benda ni? Sebab dalam silibus tingkatan 6 kita perlu menghasilkan satu lukisan dipanggil lukisan perikaan, di mana dalam lukisan perikaan kita perlu menghasilkan beberapa lakaran idea daripada elemen objek yang diberi. Jadi idea itu kita nak kalau boleh menghasilkan dalam bentuk lukisan 3D, lukisan 3 dimensi yang nampak timbul. Jadi macam mana nak nampakkan 3D dia nampak kiri kanan atas permukaannya tu. Jadi kita boleh aplikasikan lukisan perspektif ini pada lakaran idea yang akan pelajar-pelajar ataupun hasilkan. Okey, kita pergi yang pertama. What is perspektif? Okey, apa itu perspektif? Perspektif ni adalah titik lenyap. Kat mana titik lenyap tu? Okey, titik lenyap tu berada di sini. Itu dipanggil titik lenyap. Okey, titik lenyap 1, ini titik lenyap 2, ini 1, ini 2. Okey, apa guna titik lenyap tu? Titik lenyap tu adalah untuk melenyapkan garisan yang ini. Garisan ini. Okey. Ini dipanggil aras mata, yang straight ni dipanggil aras mata. Okey. Jadi dengan garisan titik lenyap ni kita akan buat garisan, pelbagai garisan lah, macam-macam garisan kita boleh tarik ke sini. Abang kata Perdana Menteri ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Okey, daripada ini garisan yang ada ni kita dapat hasilkan bentuk cube ni. Okey, bentuk cube ni kalau kita tengok kat sini, payah juga nak kontrol ni. Okey. Yang ni. Tu dia. Okey, saya ulang balik. Terlalu banyak garisan. Saya padam dulu. Okey, saya padam. Okey, macam mana nak hasilkan dia? Yang pertama sekali kita perlu hasilkan garisan. Okey, garisan. Okey, bila dah ada garisan ni titik lenyap yang kedua. Okey, bila dah ada yang ni, kita akan hasilkan objek yang ada di dalam garisan ni. Kita ikut garisan yang dah ada tu. Yang dah ada ni kita ikut. Contohnya ni, ikut yang ni. Ini, yang ni. Yang ni ni. Ini yang ni. Kita akan dapat bentuk 3D lah daripada pandangan dari bawah. Okey, atau ini daripada atas. Ini daripada atas ni. Garisan ni contohlah Okey. Kita buat garisan dulu. Titik lenyap ni di sini. Ini titik lenyap dia. Okey. Ini titik lenyap kedua. 1, guna pembaris lah. Kalau tangannya straight, tak pakai pembaris pun tak ada masalah. Bila dah dapat tu, lepas tu kita lukis yang depan ni dahulu. Okey, yang garisan ni kita ambil. Ambil. Yang ada garisan ni ambil. Garisan yang ni, yang ada ni,
Yang ni straight ke bawah, tegak ke bawah. Yang ada dah merah tadi, tarik. Yang ni bersama, ini bersama. Maka kita dapatlah bentuk cube dalam bentuk 3D lah. Petak je dalam bentuk 3D. Ni dipanggil 3D. Okey. Sekejap saya tutup. Okey. Okey. Ini 3 titik perfective ataupun 3 titik lenyap. 3 tak apa, pergilah. Okey, ni dia punya 2 titik lenyap punya kaedah lah. Okey, seperti yang saya dah ajar tadi yang first. Yang pertama mesti ada. Yang pertama, yang wajib ialah titik lenyap 1 dengan titik lenyap 2 ni mesti ada. Di mana semua garisan ni mesti bertemu di sini, di hujung ni. Di hujung ni. Jika bertemu di hujung tu, maka itulah dia panggil titik lenyap. Okey, jadi yang berada kat tengah-tengah ni kita boleh buat bangunan ke bentuk petak ke. Sini kita boleh hasilkan kotak. Okey, kat sini. Okey, ikut bentuk tu. Di sini, di sini, ni di sini, ni di sini. Okey, jadi kita dapat kotak di situ. Okey, seterusnya ni antara contoh-contoh dia lah, step by step perspektif untuk menghasilkan bentuk dalam 2 titik lenyap. Okay, ni contoh dia bagi contoh rumah lah. Ni rumah, tapi kita bayangkan kalau kita buat produk lain seperti kotak pembungkusan kotak, ataupun kita nak buat mainan ke bentuknya seperti ini kotak. Okay, ini dia punya basic ataupun dia punya bentuk asas. Kita masukkan bentuk asas bagi nampak ada permukaan 1, 2 dan juga atas ataupun bawah. Sama di sini 1, 2, 3. Okey. Yang pertama, titik 1, titik 2. Okey. Ni hasil-hasilnya lah. Okey. Nanti saya akan share. Apa ni? Buku lah ni. Ni sebenarnya buku Saya ambil daripada buku. Jadi boleh saya share dekat Telegram dan boleh tengok lah kat situ. Okey. Okey, jadi latihan yang saya akan beri pada pelajar-pelajar. Okey. Exercise pertama, okey, untuk minggu ni lah exercise minggu ni sampai habis PKP kita lah 12 hari bulan ni bulan Mei ni. Nanti kalau naik sekolah, buka sekolah, insya-Allah saya nak tengok lah apa segala latihan yang saya bagi sebelum ni, juga termasuk exercise yang terbaru ataupun assignment yang terbaru ni lah. Okey, apa yang kamu perlu lakukan? Okey, di sini ada contoh. Jadi tadi saya dah ajar sedikit basic bagaimana nak menghasilkan 2 titik lenyap. Okey, jadi dengan 2 titik lenyap ni yang saya dah ajar tu, saya nak kamu buat latihan dalam kertas lukisan ataupun sketchbook. Okey, kamu perlu hasilkan lukisan seperti yang saya tunjukkan ni. Okey, ini latihan. Kamu buat kat sketchbook saja. Buat dahulu kat sketchbook. Ni garisan, segala garisan ni kamu garis garisan, kamu cari punca bagaimana untuk mendapatkan bentuk-bentuk kotak cube ni. Okey, ini pandangan daripada atas. Okey, ini daripada atas. Okey, ini daripada atas. Sangkut pula dah. Okey, ni daripada atas. Okey, ini bawah. Okey, ini bawah. Okey, ini aras mata. Ini kita panggil aras mata. Okey, jadi bentuk daripada atas. Okey, yang ni di tengah-tengah, aras mata, dan ni daripada bawah. Kita letak atas lantai lah, kalau katakan kita letak atas lantai, kita letak kotak atas lantai macam ni lah, kita nampak pandangan mata kita kan. Ni daripada atas dia terapung, macam itulah pandangan mata kita. Ini pandangan mata kita yang biasa, aras mata kita tengok macam ni kalau kita nampak. Faham ya? Ini contoh yang kedua, kamu boleh hasilkan
seperti yang ini. Okey, yang ni agak rendah dia punya panjangnya tu agak pendek lah kalau macam ni dia agak panjang. Okey, yang ni agak pendek. Jadi ni nampak panjang macam bangunan. Okey, buat latihan ni dahulu. Jadi pelajar akan dapat kamu akan dapat biasakan diri dengan menghasilkan garisan yang tegak. Okey, kalau kamu nak gunakan yang garisan yang ni, nak gunakan pembaris pun tak ada masalah. Kalau tak nak pakai pun tak ada masalah. Itu latihan kamu, latihan tangan kamu untuk dapat garisan yang tegak tanpa menggunakan baris. Tapi bila kamu nak hasilkan yang ini, nak gunakan baris, yang ni elok pakai pembaris bagi tangan yang memang pengkau, panggil lah, tangannya agak keras, kaku. Okey, yang kurang latihan lah. Kalau lah banyak latihan, kamu gerak, umpama tangan kamu ni umpama pun panggil printer kan, zong, dia menyentuh, dia bergerak. Bila latih selalu, dia akan biasalah. Kalau latih tak selalu, itu yang jadi pengkau tangan tu. Ini pergelangan tangan ni tak boleh macam ni. Kalau nak straight, kena lock, ni lock, jangan bergerak. Yang bergerak ni nampak? Macam tu, pegang pen. Jangan pegang macam ni. Pegang macam ni. Okey. Ni latihan yang agak susah lah. Ni nantilah kemudian. Kalau naik sekolah, insyaAllah. Kalau naik lah, kalau tak naik, ini mungkin exercise kamu yang kedua lah. Okey. Latihan tu, kamu biasakan bagi lukisan kamu nampak 3D. Kalau kamu tak biasa, lukisan kamu akan jadi hasilnya, akan jadi macam ni lah. Okey, kalau dapat macam ni pun tak ada masalah. Kalau dapat macam ni pun okey sebenarnya. Okey, ni contoh kertas 2 lah. Kertas 2 di mana untuk perekaan. Okey, kena hasilkannya ni. Saya pernah ajarkan sebelum ni. Okey, lukisan yang sebenar. Tiru balik. Ni lakaran ni yang kita nak ni. Lakaran ni kalau boleh 3D. Macam ni. Okey, idea pertama, idea kedua, idea ketiga. Tapi kalau bentuk tu bentuk yang cube, bentuk yang petak, ni untuk curve. Tak ajar lagi untuk curve. Okey. Kalau bentuk tu petak, perlukan bentuk yang panggil geometri, geometri yang seperti yang saya dah ajar yang macam ni. Macam ni kan. Macam mana? Ni lah guna dia. Gunakan pembaris, gunakan titik lenyap, 2 titik lenyap. Okey. Dan hasil dia macam ni lah. Okey, ni hasil dia lah. Okey, 2 pandangan. Okey, pandangan tepi, pandangan belakang. Sebab apa dia buat macam ni? Sebab dia tak pandai nak buat lukisan yang macam ni, 2D ni. Patut dia boleh buat pandangan tepi satu, pandangan macam ni satu. Okey, macam ni. Nampak daripada atas, tepi dan depan. Dia tak pandai, macam ni pun okey juga. Tapi kalau boleh kita buat macam 3D macam ni, gajah ni. Okey, itu basic geometri lah. Okey, nanti saya akan bagi buku ni, okay, basic sketching nama dia, dalam group Telegram. Jadi kamu boleh baca, tengok, fahamkan, buat latihan. Itulah practice make perfect lah orang cakap. Practice make perfect. Seni ni practice and practice. Itu saja. Tangan kamu practice dan tanpa sedar dia akan jadi mahir. Okey, seni itu saja. Untuk SEM 2 ni lukis saja, banyakkan lukisan, banyakkan practice. Okey. Okey, saya ada video. Okey, video mana video saya letak? Saya tak ingat dah. Okey, video ni. Okey, Perspective Basic 1, How to Draw and Improve. Okey, kita tengok yang ni. 2-point perspective. Saya Okey. Rules of 2-point perspective. All vertical lines are perpendicular to the horizontal line and will form 90 degrees angle when shown. Mesti tegak 90 darjah. Okay, horizontal. Ni horizontal. Horizon ni. Ni horizon. Ini horizontal. Ini vertical. Tegak, vertical. Ni horizon. Dipanggil horizon line. Aras mata. Okay. Lukiskan 2 titik lenyap. Vanishing point tu dipanggil titik lenyap. Okay. Step 3. Draw a single vertical line anywhere below the horizontal line. Okay. Tu. Vertical tu maksudnya garisan tegak. Tegak. 90 darjah tegak. Tak boleh sengit.
macam ni ke macam ni, tak ada tegak. Yang tu dia dah buat garisan dah lah. Temu kan, mesti temu kan, nampak? Yes, nampak dia akan bertemu. Dia akan bertemu di sini. Okey, yang ni dia akan bertemu di sini dan dia akan bertemu di sini. Buat garisan. Hujung bertemu hujung, penjuru bertemu penjuru. Okey. Step 7. Connect the top of the left vertical line with the right vanishing point. Then the right vertical line with the left vanishing point. Okey. Sambungkan garisan ni di hujung sana sampailah titik yang sini. Okey. Garisan ni tadi temu kan titik yang kedua ni. Okey, jadi kamu akan dapat bentuk ni. Now try another shape. Okey, dia suruh cuba satu lagi bentuk. Ni yang dapat kat sini. Ni bentuk lah ni. Yang kat sini ni bentuk yang pertama lah ni. Bentuk cube yang pertama. Okey, nampak? Basic dia pertama buat satu garisan. Itu basic dia. Lepas tu cantumkan sini hujung ni dengan titik lenyap satu. Lepas tu sini dengan titik lenyap dua. Lepas tu yang garisan bawah ni penjuru ni sambung kat titik lenyap satu balik. Dan sini titik lenyap dua. Lepas tu garisan tegak 90 darjah. Sama sini tegak. Ni masalah pelajar. Dia tak tegak. Sengit kiri, sengit kanan jadi 80 darjah, jadi 45 darjah. Ini temukan kat sini. Jadilah titik. Jadilah bentuk seperti bawah, bottom of the shape above horizon. Ni seperti daripada bawah, kita nampak daripada bawah. Ni daripada atas kita nampak seperti di atas lantai. Ini seperti terapung. Okey. This shape position means you can't see the top or bottom. Ni kedudukan tengah-tengah. Tak nampak atas, tak nampak bawah. Kita hanya nampak kiri dan kanan di sini dengan sini. Nampak tak? Dicantumkan. Itu tegak 90 darjah. Sini. Sini. Ni kotak kiri dan kanan. Kita tak nampak atas bawah dia. Yang nampak cuma ni. Okey. Ni basic. Basic Basic. Basic. Okey. Ni yang kedua. Nampak dia nak hasilkan apa tu? Nampak tu. Kamu boleh tinggikan dia. Nak buat bangunan ke, nak buat kotak lebih tinggi, nak buat bentuk yang macam ni, berbagai-bagai bentuk tinggi rendah. Ni cara dia. Okey. Kamu boleh lari dalam YouTube. Dalam YouTube ada pelbagai-bagai video yang kamu boleh lihat. Okey. Zaman sekarang zaman hanya menggunakan satu jari, klik boleh tengok satu dunia. Walaupun PKP, duduk kat rumah, tapi kita seumpama boleh explore luar daripada rumah kita dengan hanya klik YouTube ke, buka Instagram ke, buka Facebook ke, pelbagai-bagai kamu boleh tengok. Kehidupan artis ke, apa ke, boleh kan. Kamu boleh luangkan masa banyak boleh tengok YouTube. Tak apa-apa cerita, baik kamu tengok macam mana nak hasilkan lukisan macam ni. Untuk memahirkan kamu dari segi skill kamu dalam lukisan. Okey, ni dia nak hasilkan lukisan landscape lah, seperti ada bangunan ni. Okey, ni tak payahlah. Okey, saya hanya nak tunjukkan bentuk macam mana kamu nak hasilkan bentuk 3D bentuk 3D. Okey, ni tak perlulah. Okey. Okey, sebenarnya banyak lagi video, tapi untuk hari ni itu saja basic bentuknya. Jadi ingat apa yang kamu perlu buat. Okey, latihan kamu ialah buat ni. Okey, dekat sketchbook kamu. Tekan. Okey. Okey. Kamu buat ni. Padam ni. Ni pen ajaib. Kita boleh lukis dekat skrin. Okey. Jadi buat ni lukisan ni. Lepas exercise ni kamu perlu buat exercise satu ni. Lukisan seperti ni, titik 1, titik 1, titik 2, dan dalam ni ada pelbagai-bagai bentuk. Daripada aras mata tegak ni, aras atas nampak bottom, nampak permukaan bawah, dan juga aras bawah di mana kita nampak permukaan atas, permukaan atas kotak. Okey. Okey, itu saja.
Okey, jadi itu saja insya-Allah pada minggu depan. Okey, saya akan buat lagi video insya-Allah kalau berkesempatan. Kalau dah buka sekolah tak payah buat video dah. Kita jumpa direct terus face to face. Okey, tapi dengan jarak 1 meter 1 meter. Saya tak dapat bayangkan macam mana 1 meter 1 meter tu. Okey, adios. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace no war.